Jadi alhamdulillah lah, pada hari ini kita dapat berkumpul sama bagi majlis ilmu. Moga-moga kita bawah lindungan para malaikat, bawah istighfar pada dari seluruh makhluk Allah lah, itu bagi orang yang menuntut ilmu. Okay, insya-Allah kita sambung ke surat yang ke Ustaz 13. Cikgu punya apa? Cikgu Ramli? 9. Ke surat 9. Masih lagi dalam bahagian yang ke-7, bahagian ke-6, iaitu penyusunan tentang kitab-kitab fiqh. Silibus fiqh itulah. Kita masuk bahagian yang ke-7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, sifat malu. Sifat malu, perketi yang baik dan buruk dan lain-lain. Bahagian ini dinamakan dengan hukum akhlak dan adab. Penyusunan dalam kitab fiqh mula-mula dia masuk tentang hukum akam dulu sampai ke 6 tu. Ke-7 dia masuk bab akhlak. Sebenarnya kalau kita tengok dalam bab akhlak ni dia masuk dalam ilmu tasawuf. Ilmu yang berkaitan akhlak dengan adab. Dia bersekali. Fiqh, tauhid. Dia fiqh, tauhid, tasawuf, Quran. 4 tu kita kena ada. Kita mula dengan permulaan itu. Yang mana kita belajar 4 ni kena belajar sekali. Kalau macam mana pun dalam masjid, untuk pengajian masjid mesti kena ada 4 tu. Yang mana kalau kita belajar tentang neraka tu masuk dalam bab mana? Bab mana? Tauhid. Itu. Akhlak, tentang hadis Nabi, sifat Nabi macam ni, masuk dalam bab tasawuf, adab dan akhlak. Dan fiqh, ini yang kita masuk ni lah, fiqh. Quran, itu tajwid dengan makhraj. Tafsir pun masuk dalam sebahagian daripada cabangan Al-Quran juga. Empat ilmu ni kena ada lah. Barulah kita lengkap. Kata. Pengajian masjid mana pun kena 4 tu kena ada. Barulah jadi betul-betul kita tadah ilmu 4 tu dengan pada permulaan. Masya-Allah. Boleh. Okey, fiqh itu masuk. Sambung lagi. Demikianlah kita dapati ilmu fiqh merangkumi hukum-hukum yang berkaitan dengan segala keperluan manusia dan mengandungi semua perkara yang sesuai dengan kehidupan mereka, sama ada individu atau masyarakat. Yang mana Allah dah buat siap dah dalam Quran, yang mana Allah bagi dalil-dalil itu, yang mana dalil dari Quran dan hadis disusun oleh para ulama, meletakkan hukum-hukum daripada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua merangkumi hak sesama manusia. Hak dengan keluarga, hak dengan sahabat, hak dengan jiran. Itu. Hak dengan masyarakat, hak antara negara. Hak antara negara dengan negara pula. Masing-masing Allah dah bagi undang-undang, dah lengkap dah. Tak ada apa yang kurang dalam agama kita. Sempurna. Dalam fiqh khasnya lah. Fiqh ni kalau kita tengok dalil dan Quran tu sikit, tapi tentang hadis tu banyak dalam fiqh. Dalam hadis banyak fiqh. Walaupun dalam Quran tu fiqh tu sikit lah, sedikit je. Tapi hadis Nabi ceritakan banyak tentang hukum hakam lagi. Okey, yang ni kita nak tahu. Kita tahu yang satu benda yang amat penting lah. Fiqh Islam, tajuk yang baru. Fiqh Islam mementingkan kemudahan dan mengelak kesulitan. Yang mana dalam agama kita Allah bagi satu hukum yang mudah, yang mana yang kita boleh ikut hukum Allah ni. Kalau yang berat-berat kata ada keringanan dia. Itu yang kita kena tahu dalam fiqh. Contoh tentang isu yang ada sekarang ni, tentang daging-daging yang syubhah kata. Jadi dalam bila kata Islam mementingkan kemudahan mengelak kesulitan, bila satu makanan yang datang yang syubhah, wa man waqa'ati syubhah waqa'a fil haram kata. Bila jatuhnya satu perkara tu syubhah, maka kita elakkan terus, letakkan pada haram kata. Untuk berjaga-jaga dalam tasawuf lah. Kalau kita dah letakkan satu orang yang ada autoriti untuk mengesahkan makanan tu halal, dan kita serah pada JAKIM kata. Kita serah pada JAKIM dan JAKIM buat kerja. Itu adalah halal. Bila dia kata halal, kita makan je lah. Jangan kita bersiasat pula sampai contoh sampai nak cari-cari, dia kata halal, okey, semua dah ada dah. Tapi ada juga satu mana kena ada, sebab akhir zaman ni macam-macam. Orang yang agama pun kata termakan dengan rasuah pun ada juga. Kata dah kita tak boleh nak percaya tang mana dah. Kena siasat juga. Tapi kalau kita dalam orang yang biasa, orang awam, yang inilah yang Allah kata. Kita mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Bagi kata dah halal dah, kita dah yakin dah halal, maka halal makan terus. Itu. Makan terus. Tapi bila kata syubhah,
Baru-baru ni isu tentang daging tu menjadikan ianya syubhah kata. Diragui. Kata. Ada yang sebahagian kata mengatakan dia halal daripada hukum yang asal. Ada yang mengatakan syubhah. Bila kita tahu info tentang syubhah, maka kita eloklah kita jauhkan. Kerana benda yang haram tak akan bercampur dengan halal. Dia tak akan jadi halam. Halal haram. Halam kata. Contoh suasa kan, cincin suasa. Adanya meh sikit dengan perak campur. Ada meh sikit. Haram ke tak? Pakai orang lelaki pakai meh haram. Sedikit pun bila masuk haram terus. Takkan jadi halam. Sudah tahu. Kalau kita makan coklat, baru-baru ni ada satu coklat-coklat yang budak-budak suka tu, kata ni lah macam sugus kan, dulu ada sugus, ada yang jenis ni apa ni, jelly tu. Dulu ada satu isu yang kata dicampurkan dengan gelatin babi kata, dan gelatin babi yang campur tu lebih kurang dalam 0.1-0.2% je. Ada sebagai ulama memang ada, dia kata bila sedikit maka diterima, boleh makan. Tapi kalau ikut betul-betul dalam Islam, dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan tasawuf, bukan saja fiqh, kita kabung dengan tasawuf, walaupun 0.1% masuk dalam tu lemak dari lemak khinzir ataupun lemak babi, maka haram terus untuk menjaga kita punya hati kita. Itu menjaga kita punya hati. Walaupun ada setengah kata itu adalah halal kerana sikit je babi yang masuk. Tak lama lagi 40% babi masuk, 50% halal, boleh pula. Itu bahaya. 40% yang haram masuk dengan 60% yang halal. Jadi halal pula. Itu jadi masalah. Bila kata waman maka waqa'ati syubhah, adanya haram dengan halal itu campur, maka haram terus. Kita hukumkan dia. Okey, kita masuk. Ini tajuk. Ada yang kita nak fahamkan lebih mendalam dalam apa yang maksud, apa yang Allah bagi kita. Itu kemudahan kata. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menjaga keperluan dan menjamin kebahagiaan manusia kata. Islam ni menjaga keharmonian kita lah, mudah untuk kita melakukannya, sama ada larangan Allah atau suruhan Allah. Dan ni rasa senang tak kita buat apa yang Allah suruh? Senang kan? Senang. Rasa terbeban tak hukum bagi orang lelaki ni ke masjid? Jika ada apa-apa, mana yang tak ada urusan lah kata, tak terbeban pun kan, boleh ikut itu. Okey, kita tengok. Oleh itu manusia mampu dan berkuasa untuk melaksanakan semua hukum hakam tersebut. Allah bagikan satu undang-undang yang sesuai dengan kita. Kita mampu untuk laksanakan kata. Dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Dan tidak ada yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka kata. Tak ada pun yang kita tak mampu untuk lakukan dalam rukun Islam yang 5 tu. Allah bagi asas tu. Mana-mana mukallaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut atau dengan melakukannya, ia boleh membawa pada masyaqqah, iaitu bebanan. Satu benda rasa 5 rukun yang Allah jadikan itu untuk kita laksanakan, dan ada pula seseorang ni tak dapat nak melakukannya, maka dipanggil masyaqqah. Dalam fiqh ni kita panggil usul fiqh. Kita kena tahu 2 benda. Dia ada 2 cabangan daripada yang mana yang Allah kata itu kemudahan, rukhsah. Rukhsah itu kemudahan yang Allah bagi. Dan satu lagi azimah. Azimah. Ain dha mim ya ta. Azimah ni satu hukum yang asal. Hukum yang asal ni orang kena ikut semualah, orang kena ikut. Tapi rukhsah ni atas sebab seseorang tu. Seorang mukallaf ni dia ada masalah sendiri. Contohnya dia ada masalah penyakit lupa. Dia ada masalah kencing tak lawas. Macam mana tentang wuduk dia? Dia ada masalah sakit. Yang law ni kat masjid ramai sakit apa? Kaki, lutut. Kata macam mana itu? Itu dia panggil, asalnya hukum asal azimah. Semua orang kena sembahyang dalam keadaan rukun sembahyang yang biasa 13 tu. Berdiri kena sempurna, sujud kena sempurna, rukuk kena sempurna. Tapi ingat, Allah bagi kita rukhsah. Satu orang yang tak mampu untuk melaksanakan hukum yang Allah suruh tadi, individu kata, maka Allah bagi keringanan, rukhsah. Dalam
hadis ataupun dalam Quran banyak rukhsah yang Allah bagi, dan kita boleh ambil rukhsah-rukhsah untuk kita guna pakai. Kata contoh, ni kita Ustaz sentuh sikit lah, nak bagi faham kan, kita bagi faham. Rukhsah bagi orang yang sakit lutut ataupun dia slip disc, kata kat pinggul, dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bergerak lagi ke bawah. Bila kita faham rukhsah dengan azimah ni, satu hukum asal dengan satu keringanan yang Allah bagi, maka mudah untuk kita beribadah. Kata ada orang tanya, macam mana nak semayang bagi orang yang sakit slip disc? Dia saja yang tahu sakit tu, ya tak? Betul? Ustaz tanya tu Haji, kata tu Haji mana-mana lah, kata sakit, cikgu lah, Cikgu Ramli, sakit apa sekarang ni? Sakit lutut, kata. Orang lain dapat rasa tak sakit cikgu tu? Jadi cikgu sakit tang mana? Dia Cikgu Ramli je tahu. Cikgu Ramli je tahu bab sakit ni, kata. Jadi pada dia itu ada keringanan yang Allah bagi, iaitu rukhsah. Macam mana cara nak duduk yang bersesuaian dengan dia, yang mana dia tak sakit bila duduk dalam keadaan macam tu. Maka bolehlah kita duduk, setiap orang ni duduk, cara duduk dia berbeza. Betul tak? Tak ada masalah lah. Ustaz nak pakai bangku macam mana? Kaki 3 ke kaki 4? Nak pakai bangku macam mana? Yang belakang tu ada sandak ke tak? Ni bab-bab semayang ni, contoh, dia tak boleh nak duduk, ataupun dia tak boleh nak sujud, kata. Tak boleh nak duduk sakit lutut, tak boleh kaki kena simen pula. Setiap orang ni berbeza masalah. Jadi bila kita tahu tentang usul fiqh ni, kaedah kita memahami fiqh. Yang ni dalam usul fiqh ni kita memahami fiqh, bukan kita belajar fiqh saja. Belajar fiqh ni yang mana hukum-hukum tu dikeluarkan oleh ustaz je lah. Yang memahami fiqh, kita tahu kaedah, kita nak faham apa yang Allah turunkan pada kita, apa yang Allah bagi untuk kita dalam mudah untuk beribadah. Faham tak? Contoh, setiap orang itu, saya kata macam Cikgu Ramli tadi, sakit kaki lutut dia tang mana lain. Datuk sakit lain pula kat ketin. Setiap orang kata. Orang perempuan kat mana sakit? Gris habis, kata. Berbeza. Jadi cara nak sembahyang menggunakan kursi ataupun cara sembahyang duduk, dia yang tahu macam mana cara dan mudah untuk dia. Contoh saya nampak, dia duduk atas kursi mana? Kursi yang kata bangku 3 tu, boleh lipat jadi tongkat, kan? Itu yang bagi dia mudah untuk dia sembahyang dan dia selesa. Duduk dalam keadaan mana dia nak rukuk dalam keadaan duduk macam tu. Dia tak boleh nak rukuk macam biasa, dia duduk macam tu rukuk. Itu yang mudah bagi dia, maka sahlah sembahyang untuk dia. Kalau orang yang boleh duduk bawah dengan bersila, dia rasa bersila ni senang je, nak lipat kaki, lipat sakit, duduklah bersila sembahyang, maka bagi dia sah untuk bersila. Itu yang kata rukhsah yang Allah bagi, keringanan, mudah untuk dia untuk berbuat demikian, kata. Orang yang mana sakit mata pula, orang yang baru lepas operation mata, dia nak tunduk tu rasa nak terkeluar biji mata, kan? Orang yang sujud, yang mana sakit mata, Ustaz pernah kena dulu, yang merah tu berair tu kan, bila kata wabak sakit mata, semua sakit mata, dia nak sujud tu, dah sujud macam nak terkeluar biji mata tu dengan berair. Jadi agak-agak susah untuk sujud. Macam mana cara yang mudah untuk dia sujud? Maka sujud tu berhak bagi dia. Rukuk dalam 13 rukun tu, rukun fi'ali biasa. Rukun qauli ni tak ada masalah lah. Rukun qauli ni semua boleh sebut lah. Al-Fatihah, tasyahud, kan, kata. Itu tak ada masalah dalam fiqh, dalam semayang ni. Rukun qauli Ustaz rasa semua boleh, kecuali kalau gigi tak ada, dia tak boleh baca Fatihah dengan betul. Maka dia buatlah semampu yang mungkin. Itu dalam rukun qauli ni kita buat semampu yang mungkin. Gigi tak ada, pakai gigi. Tak boleh pakai gigi, rasa tak sedap lah Ustaz. Gigi tak rasa tulang lekat, nak makan susah. Tak apalah, tak pakai gigi. Tapi boleh betul, sebut betul, cantik, okey, tak apa, tak ada masalah lah. Rukun fi'ali, kata. Rukun fi'ali ni macam mana? Yang tadi, pergerakan kita. Macam mana kalau orang yang kaki masuk simen, orang yang mana kena kaki dia simen, dua kaki kena simen. Dia nak sembahyang macam mana? Diri. Dia nak rukuk boleh, nak sujud tak boleh. Dia duduk atas kursi, kaki dia straight je, ngadap. Maka dalam usul fiqh, kaedah kita memahami fiqh, Allah bagi dua. Satu hukum yang asal, azimah, satu rukhsah. Mana nak guna?
Kalau kita tak mampu untuk menggunakan hukum yang asal, kita gunakan rukhsah, keringanan. Keringanan yang Allah bagi ni banyak. Okey, kita baca seterusnya. Mana-mana mukallaf yang menghadapi kesulitan dan tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut atau dengan melakukannya, ia boleh membawa kepada masyaqqah, beban yang lebih berat disebabkan keadaan-keadaan tertentu, kata. Maka Islam membuka pintu kemudahan, ini yang panggil rukhsah, dan keringanan di hadapannya. Ada satu rukhsah ni Allah bagi, ada satu rukhsah yang ulama bahaskan. Ada satu rukhsah yang ulama bahaskan tentang semayang tadilah, macam mana cara kita nak duduk, semayang duduk. Kan kata. Contoh Ustaz kata, bagi cara semayang Nabi kan. Nabi dia turun lutut dulu. Kan. Lutut dulu, kemudian baru tangan. Tapi lah ni Ustaz tengok kaum-kaum kata kaum-kaum ni dah 6 series ni kata 5 ke 6 series tangan dulu. Kadang-kadang tangan dulu. Yang mana tak mampu untuk lutut dulu, sakit lutut. Itu yang panggil rukhsah juga. Boleh kita nak buat macam mana pun turun. Nabi pada umur yang sebelum wafat, Nabi semayang dengan tangan, turun tangan dulu, baru lutut. Itu ada dua riwayat. Nabi yang pada Nabi umur sekian-sekian, Nabi semayang macam biasalah, lutut dulu turun baru tangan. Pada umur Nabi yang dekat wafat tu, dah masuk dah 60-an tu, mula Nabi menggunakan semayang turun tangan dulu, kata. Itu ada riwayat, kata. Dua wajah boleh. Itu pun rukhsah, yang mana Allah bagi kita nak turun daripada atas ke bawah ikut kemampuan. Mana boleh, yang mana tak boleh nak turun tangan sedung-sedung, nak terjun lah. Kata, ada yang terjun tu dong Ustaz dengar bunyi. Sebab apa? Sebab dia yang tahu sakit dia ni. Maka itu dia panggil rukhsah. Bila kata rukhsah, yang Allah bagi keringanan, tak ada masalah, tak menyebabkan pembatalan solat. Ikut kemampuan kita. Okey, kita tengok. Maka Islam membuka pintu kemudahan dan keringanan di hadapannya. Dalil menunjukkan Islam agama yang memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan ke atas kamu dalam agama satu kesempitan, kata. Okay, kita tengok belakang terus muka surat yang Ustaz punya 14 lah. Firman Allah Taala yang bermaksud, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, kata. Allah nak mudah untuk kita dan bukan sukar untuk kita. Allah tak bagi satu kesulitan untuk kita. Okay. Allah tidak, tengok firman Allah yang seterusnya, Allah tidak mentaklifkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini terus daripada surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata. Dalil dia. Mana Allah bagi kita sesuai dengan kita sendiri, dan kita sendiri tahu macam mana cara kita nak ibadat tadi. Kalau semayang kata tadi, kita tak boleh nak semayang duduk atas, duduk bawah. Macam mana orang ramai yang ustaz-ustaz kata, kena duduk bawah macam mana Nabi. Nabi tak duduk atas kursi. Kita ni sekarang ni sakit macam-macam, kata. Dan zaman lalu ni macam-macam bangku yang memudahkan. Ada yang boleh sandak kan, dia boleh bangku putih tu, boleh duduk terus. Macam-macam bangku yang ada lah ni. Boleh kita ikut kesesuaian kita untuk melakukan ibadah. Kita berdasarkan, kita rujuk dalil ni, kata. Dalil ni, kata. Sesungguhnya agama Islam itu adalah mudah. Innad dina yusra. Hadis Bukhari 39, kata. Yang ke-39. Okey, termasuk seterusnya. Contoh kemudahan yang diberikan oleh Islam, kata. Contoh. Ini contoh. Contoh ni Allah bagi terus direct, kata. Sembahyang dalam keadaan duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin, kata. Semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Itu. Jika kamu tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Dan jika tidak mampu, maka semayang dalam keadaan mengiring, kata. Ini Nabi dah bagi dah cara. Jadi macam mana orang yang kena lumpuh badan? Satu badan dia lumpuh. Tu. Semayanglah dalam keadaan menggunakan mampu mata dia bergerak mata dia boleh. Akal dia masih sihat lagi. Maka dia wajib juga semayang. Tu. Dalam keadaan mana dia baring itu. Okey.
Kita tengok, memendekkan, mengkasarkan. Ini salah satu rukhsah yang Allah bagi, keringanan, mengkasarkan. Nanti Ustaz bagi sebab dia. Contoh, yang ni yang umum tentang kemudahan yang Allah bagi. Dan hukum yang asal. Kemudahan yang Allah bagi satu lagi, memendekkan, mengkasarkan sembahyang, kata. Rukhsah panggil. Rukhsah ni satu yang mana Allah bagi tadi, memendekkan sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menghimpunkan antara 2 sembahyang bagi yang musafir, kata. Diikut pada masalah yang berlaku pada seorang itu. Tapi yang ni Allah bagi terus direct. Semua orang Allah bagi menggunakan kaedah musafir. Ada juga yang mana atas seseorang itu. Yang ni umum. Satu yang mana keringanan ni Allah bagi umum. Sama ada kita naik flight ke naik kapal terbang, kan? Pergi satu negeri ke naik satu negeri dalam masa yang singkat, setengah jam je. Boleh tak nak gunakan rukhsah yang Allah bagi? Boleh. Sebab ini umum yang Allah bagi. Semua orang boleh gunakan. Yang penting dia musafir. Maka dia boleh menjamakkan dan mengqasarkan solat. Itu dalam mazhab kita. Satu lagi, bila ada satu masyakkah bebanan pada kita. Yang ni kita mazhab Syafi'i di Nusantara tak menggunakannya lah. Adapun mazhab Hanafi di Jordan lah, maksudnya di Tanah Arab menggunakannya. Bila waktu salji turun, masjid boleh buat jamak tanpa kasar. Itu satu rukhsah. Ada hadis dari Nabi kata, bila turunnya salji boleh jamak, tak boleh kasar, jamak takdim kata. Maknanya yang pergi sembahyang Zuhur tu, maka dia boleh jamak 4 terus. Sagi balik rumah, duduk rumah tak happy dah kata. Kalau kita sebenarnya dalam mazhab Syafi'i yang betul, hujan satu hari dengan ribut, siapa yang main masjid waktu Zuhur dia boleh jamak terus. Senang lah kata. Imam lagi dia sembahyang dah 4 Zuhur jamak takdim. Hujan satu hari kan. Kata hari ni memang dijangka hujan satu hari. Satu hari hujan, dah 3 hari dah hujan je kata. Boleh kalau ikut menggunakan hukum jamak. Tapi kita tak pakai. Sebab mana? Kita ikut pada mufti ataupun kita punya majlis agama tak membenarkan. Boleh jamak. Kita buat 4 pada jamak takdim saja. Setengah pada yang lebih tepat mengatakan jamak takdim. Hujan lebat lah, orang sikit ramai. Itu. Saya rasa hujan tak berhenti dah ni. Memang ramalan cuaca kata satu hari hujan. Jadi saya buat 4 terus. Tengok asal, duty ustaz, imam tak ada. Mana ustaz pi? Dah jamak dah kata. Ambil imam lain pula. Kata boleh buat macam tu pada hukum yang asal. Tapi kita tak menggunakan rukhsah yang Allah bagi ni, keringanan ni. Kita menggunakan tentang lain. Okey. Kita tengok sekali lagi yang mana tentang musafir. Musafir yang Allah bagi keringanan iaitu rukhsah boleh menggunakan kasar. Qasar hanya pada musafir saja. Manakala jamak ni satu bebanan yang datang pada kita. Ingat. Satu bebanan contoh satu banjir lah. Lah ni baru-baru ni ada satu orang tanya Dr. Zul, boleh tak susah untuk dapatkan air bersih, maka boleh tak menggunakan air banjir itu buat wuduk? Kata. Sebab ada masalah. Sebenarnya kalau ikut dalam Islam, bagi orang yang banjir tempat dia boleh menjamakkan solat dia. Kalau lah orang kita tahu senang, semua orang tahu fiqh senang. Tak payah pergi carilah macam mana, tanya-tanya. Dah tahu. Yang inilah yang kita tahu ni. Satu rukhsah dengan zimah ni. Satu hukum yang asal dengan keringanan Allah bagi. Satu. Contoh, kalau tempat yang banjir, sebenarnya kalau orang yang menghadapi kesulitan pada satu tempat dan susah untuk buat sembahyang kat situ, agak-agak bekalan air terputih. Kemudian air yang ada pun agak-agak kotor, kan? Bukan sama semua. Yang tepi sungai okey lah, masih lagi elok. Tiga benda yang mana bau, warna dan rasa. Setengah tu dah bau dengan warna, lari dah tak boleh buat wuduk dah. Itu. Warna dah agak-agak bau tanah ke apa, bau busuk dia. Dengan dia punya bau dan warna itu dah lari dah. Tak boleh nak buat. Jadi kat sini Allah bagi satu keringanan bagi orang yang dilanda banjir, boleh menjamakkan solatnya itu. Duduklah kat pusat penginapan bantuan banjir, kat sekolah-sekolah tempat yang tinggi. Maka kat situ dia boleh untuk melaksanakan jamak itu. Kemudian dia pergilah tengok balik, tolong orang kampung dia yang
hadapi kesulitan. Ketika banjir tu, nak pergi tengok rumah dia ke, rasa macam dah surut sikit boleh pergilah tengok. Kat situ dia boleh jamak menggunakan kaedah rukhsah yang Allah bagi tadi. Tu. Jelas ha? Jelas? Okey, ini ustaz masuk sikit info yang lain lah tentang jamak kasar. Sebab-sebab keringanan dalam kitab tak ada lah. Yang ni agak penting. Mana ulama-ulama menghimpunkan rukhsah ni ada 7 jenis. Sebab apa Allah bagi rukhsah? Ada 7 jenis. Bermusafir yang pertama. Kalau nak tulis boleh lah ambil. Yang pertama yang Allah bagi keringanan bagi orang yang bermusafir. Contohnya rukhsah kasar dan jamak solat, iaitu ataupun menyapu khuf lebih daripada sehari semalam dan sebagainya. Sapu khuf ni kita tak pakai lah orang-orang yang berada di tanah Arab atau tempat yang sejuk. Khuf ni kalau tengok dia dulu masa kat tanah Arab tu tak pakai lah khuf. Kalau kat orang putih punya tempat mungkin dia stokin kot. Stokin ke apa. Dia khuf ni macam dia kulit. Kalau yang asli adalah kulit haiwan. Dalam dia macam orang pakai kat rumah juga, dalam rumah orang pakai. Dia memang bentuk dia macam dia bentuk macam kasut. Kemudian dia ada dalam tu ada bulu-bulu bagi panas kaki. Dalam khuf tu. Luar tu kulit yang asli punya. Mahal lah kalau betul. Tapi sekarang ni dia dah buat dah campur-campur kan. Dia jadi macam plastik pun ada. Kalau musim sejuk orang tak buka tu, kalau ambil wuduk, kenanya air yang kata sampai kosong, kata tahap beku lah. Kat tangki rumah atas tu dah beku dah. Ketuk bagi okey balik. Baru masuk kat paip tu keluar air. Ataupun kena tu curah air panas kat dalam tangki tu. Nak bagi air tu okey. Jadi kat situ susah, memang susah kalau tak pakai khuf. Sejuk yang amat lah kata. Duduk dalam rumah sampai dinding ni ada air. Berair dinding. Sejuk sangat kata. Sampai kan kalau kita kena kaki kita, kena air yang betul-betul sejuk, sakit jari. Kemudian dia nak kering tu agak lambat. Dah sakit kata, sakit. Memang sakit, sejuk sangat. Jadi orang Arab kat sini pada zaman Nabi bila sejuk sangat adanya khuf. Itu. Khuf ni biasa dipakai bagi orang yang musafir. Tapi sekarang ni kalau tempat yang sejuk kat rumah pun dia pakai. Kata. Orang yang musafir jalan jauh, yang terdedah dengan cuaca yang sejuk. Jadi kat sini rukhsah yang Allah bagi keringanan bagi orang musafir bukan saja jamak dan kasar. Dia boleh ambil air semayang tadi, sapu kat khuf sahaja. Tak payah basah kaki. Tanpa buka khuf tu. Khuf yang dipakai tu lebih kurang kalau tak buka seminggu 2 boleh lagi dah pakai. Ada yang orang yang pakai berterusan. Kata selama sebulan ni Allah bagi rukhsah tadi. Dengan hadis Nabi yang datang. Selama sebulan dia boleh pakai kat situ. Mana menyapu khuf lebih daripada sehari semalam. Bukan sebulan, sehari semalam. Maknanya 1 hari, silap, bukan sebulan. Sebulan lama. Dia pakai sentiasa. Tapi 1 hari 1 malam. Maknanya 1 hari tu dia boleh tak buka untuk ambil wuduk, terus pakai, terus sapu khuf tu pada semayang untuk berwuduk tu 5 waktu semayang tu. Tapi adalah cara dia. Ada yang kata sapu kaedah dia, ada yang ustaz belajar tu daripada atas sapu ke bawah. Ada orang yang kawan ustaz ni tak tahu, dia pergi jirui macam ambil wuduk. Dia kulit tak masuk air, dia jirui macam ambil semayang. Kata hamba apa kaki hang ni jirui semua khuf. Tak payah. Ambil je wuduk tu, ambil daripada tempat yang kita nak basuh kaki tu. Kalau kita kat sini Malaysia, kita bukan bukan kata ambil wuduk, kita basuh kaki. Kan bukan basuh tu dia bukan mengambil wuduk. Ambil wuduk betul-betul ikut sunnah, ambil sikit air, sapukan sini, lepas tu tarik dengan sedikit daripada tangan tu. Itu betul-betul Nabi buat. Tapi kita jirui wuduk. Kita bukan berwuduk, kita berjirui tangan. Itu masuk terus air. Sebab kita kaya dengan air. Itu. Yang mana khuf ni kata cara dia sapukan je pada tempat-tempat atas dengan bawah. Itu rukhsah yang bagi orang yang musafir. 2, ingat 3. Dia boleh jamak, boleh kasar dan boleh berwuduk dengan sapu kat khuf saja, tak perlu buka. Itu kalau andai kata negara kita dilanda sejuk seperti di London. Ada satu berita tengok kan, kata nak sama dengan London lah sejuk.
Orang naiklah motor pergi musafir ataupun naik kereta sampai RNR, pakai khuf, pakai khuf semua. Sejuk kata nak sama dengan London dah. Sejuk. Jadi kat situ kalaulah berlaku, maka diharuskan pada kita berwuduk sapukan pada khuf saja. Sapu atas dan bawah. Itu cara dia. Itu rukhsah. Ingat, rukhsah ni satu keringanan yang Allah sendiri bagi. Umum. Kita tengok sebab-sebab lagi rukhsah, sebab-sebab keringanan yang Allah bagi lagi. Sakit. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, dalam ayat Quran. Bagi orang yang sakit tadi, marid, maka bagi orang yang sakit ketika bulan Ramadan, dia boleh buat macam mana? Boleh gantikan saja puasa dia, ataupun fidyah. Dalam mazhab Syafi'i, fidyah dan ganti. Bayar fidyah dan ganti. Itu satu keringanan Allah bagi orang yang sakit. Allah bagi pada orang yang sakit. Dalam solat pula, sakit kaki tadi, keringanan atas dia. Sembahyang atas kursi, kan? Kalau sembahyang bawah dia boleh duduk bersila. Boleh lipat kaki. Pinggang sakit pula. Tak pernah lagi saya tengok orang yang baring sembahyang, kan? Kata, sebab apa haji baring? Punggung sakit pinggang, nak duduk tak boleh. Tengok baring, tak ada lagi. Boleh sebenarnya. Satu keringanan yang Allah bagi, sandak. Itu. Tak ada lagi orang ambil kursi putih tu sembahyang sandak. Boleh sebenarnya kalau sakit pinggang. Sakit menyeksa, sakit sangat kata. Malulah orang tengok sandak macam ni. Dalam Islam, dalam fiqah ni Allah bagi keringanan, tak ada masalah malu pun. Orang yang tak tengok, orang yang tengok tu yang kata tak boleh tu jahil sebenarnya. Allah dah bagi keringanan, maka kalau dia sakit pinggang, dia duduk macam mana yang mudah untuk dia. Nak duduk macam ni tak selesa, nak duduk macam ni, berdiri pun tak selesa, ambil yang sandak, kursi sandak tu. Sandarlah sembahyang. Boleh, tak ada masalah. Itu rukhsah Allah sendiri yang bagi. Macam tadi hadis yang kita baca tadi. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, kata. Itu satu rukhsah bagi orang yang sakit. Yang ni sebab-sebab keringanan masuk juga orang sakit. Contoh dia ambil lagi. Contohnya bolehnya jamak solat ketika sakit. Jamak suwari nama dia. Jamak suwari ni bagi orang yang kencing tak lawas. Dia semayang, yang ni jamak suwari ni kalau ikut semayang biasa lah, tapi dinamakan jamak kerana dia himpun. Tak berdosa dia melakukan sedemikian. Orang yang tak kencing tak lawas, dia boleh ambil wuduk sekali. Kemudian dia keluar, kencing tu akan keluar. Dan adanya dia pakai untuk menghalang. Kalau kita belajar dalam kitab pondok tu sampai kena ikat. Orang lelaki kena ikat dengan getah, tak nak bagi keluar. Agak susah, kan? Agak susah. Kitab pondok Ustaz belajar dua kaedah. Satu kitab pondok punya, satu yang kita belajar rukhsah ni, keringanan. Kalau kita nak buat yang senangnya, nak terus wuduk tu, kira kita tak belajar dalam keadaan najis, bagi orang lelaki ikat terus, ataupun dia ambil batang mancih tu, kata batang ujung mancih tu tutup, tak nak bagi keluar. Yang ni kadang-kadang fiqah ni macam-macam, tak nak bagi kaedah dia. Tapi bagi orang yang sakit macam ni, yang kita belajar usul fiqh senang je. Dia kena ada satu benda yang menanggung dia punya najis tu, bebanan najis tu. Kalau dia boleh pakai pampers, ataupun sekarang ni orang perempuan punya pampers tu, sebab apa orang lelaki pergi beli, sebab apa kencing tak lawas, dia pakai. Boleh, tapi jadi masalah. Ini fiqah, kan? Rukhsah yang Allah bagi, keringanan. Maknanya bila dia dah tutup dengan sesuatu bagi menanggung najis dia nak keluar tadi, dah terhalang dengan sesuatu, dah terhalang untuk dikeluar, maka kat situ boleh dia menjamakkan dengan jamak suwari. Sembahyang zuhur pada hujung waktu dengan wuduk yang sama. Satu wuduk, sembahyang zuhur pada hujung waktu, dan sembahyang asar pada awal waktu. Sebelum mana dia boleh sembahyang qabliyah tadi. Qabliyah dengan ba'diyah tu dengan satu wuduk. Ingat. Itu bagi orang yang sakit, keringanan yang Allah bagi, boleh jamakkan sembahyang dia. Jamak ni bukan jamak takdim, jamak takhir tadi, tapi jamak suwari. Jamak bagi orang yang sakit. Jamak ni dia himpunkan dua sembahyang pada akhir waktu. Contoh sembahyang zuhur tu pada akhir waktu, dan asar itu awal waktu. Boleh. Sebab apa? Sebab kalau dia tak, kalau Allah tak bagi rukhsah tadi, susah dah nak sembahyang. Susah lah. Dah keluar, asyik keluar. Sekali kena satu wuduk, dia rasa dia dapat tahan. Tu keluar lagi. Kencing tak lawas, keluar lagi.
Sampai bila-bila pun keluar. Macam tu tak boleh sembahyang lah. Jadi kaedah rukhsah yang Allah bagi orang yang sakit itu boleh menghimpunkan dengan jamak sehari tadi. Satu wuduk, okey, terus pakai pampers tutup semua, sembahyang terus. Keluar-keluar pun tak ada masalah lah. Itu juga dengan istihadah bagi orang perempuan. Istihadah, dia sakit, ada haid dia tak teratur, ada haid yang tak teratur, sampai yang waktu dia tak haid pun keluar lagi darah. Itu adalah istihadah tadi. Mana kat situ bagi orang yang sakit yang kencing tak lawas tadi, Allah bagi keringanan, dia boleh menghimpunkan sembahyang tadi. Himpunkan. Tapi dengan satu wuduk. Kalau ikut dalam hukum yang asal, bila kita dah keluar najis, batal tu baik. Tapi kerana Allah sendiri yang bagi keringanan dengan hadis-hadis Nabi, yang mana orang boleh, kita boleh, bagi orang yang kencing tak lawas, boleh menggunakan satu wuduk untuk 2 solat dan beberapa solat sunat. Okay. Contoh lagi, tayamum kerana tidak boleh terkena air. Accident kata. Ni. Bagi orang yang sakit accident, luka. Macam mana dia nak buat? Kata luka. Tak boleh kena air kulit dia. Kaedah yang Allah bagi itu boleh bertayamum. Ada juga satu pandangan mengatakan bagi orang yang kena accident ke, tangan dia tak boleh basuh kan, dia balut kata. Ada orang tanya, ustaz macam mana cara? Dia ada 3 cara sebenarnya. Orang yang accident ke, yang kita punya tak boleh kena air ke kan, terbakar ke apa, kita dah balut. Satu cara kita bertayamum terus. Tayamum. Itu keringanan yang Allah bagi. Ada juga pandangan ulama kata tayamum bila kita dah baik kita kena qada. Tapi pada ustaz kita ambil yang Allah bagi, orang yang mana tangan dia tak boleh kena air kerana terbakar ke kan, kaki ke, tempat-tempat yang nak kena ambil wuduk tu tak boleh nak kena air kerana accident, luka, ambil tayamum terus solat macam biasa, tak menjadi masalah, tak payah qada lah. Ada satu pandangan lagi mengatakan mana mampu untuk dialirkan air tempat tu, alirkan air. Yang tak mampu sapu saja. Contoh satu sini saja dia luka dan dia balut. Tempat lain okey, ambil wuduk, tempat lain macam biasa, ambil air sikit sapu je tempat tu sebagai syarat, maka itu pun sah juga. Ada yang sebahagian lagi pandangan mengatakan bahawa kena buat dua-dua. Satu luka kat sini dah balut, rasa accident pula kata. Dah kat sinilah kata accident tadi dah balut kata. Macam mana cara yang ketiga ni? Kata. Dia ambil wuduk juga, semua ambil wuduk macam biasa, kena tayamum lagi. 2 benda kena buat. Tak payah qada dah. Nak pegang mana pegang dah. Empat-empat tu dalam pandangan fiqh. Mudah pada kita, kalau macam sikit saja kita boleh sapu dengan air, maka sapu dengan air. Itu adalah ruh sah. Keringanan yang Allah bagi pada orang yang sakit. Tayamum jika cuaca yang panas, kata. Bersangatan panas, kata. Negara kita alhamdulillah tak ada benda pelik-pelik macam ni berlaku. Tak adanya. Saya tahu, tak ada benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Kalau di tanah Arab tu, tempat-tempat yang kita duduk, contoh nak pergi jalan, tempat rumah kita tak apa, tapi kita nak pergi jalan lah kata. Nak pergi jalan kena kat padang pasir tu. Nak pergilah jalan kat Wadi Rum, nama tempat tu, nak rasa macam mana suasana Nabi dulu. Adanya unggun api, adanya tempat duduk saja-saja lepak tu kan, ada. Kena siang hari cuaca sangat panas. Kat situ ada tangki air, ada lah paip semua. Mau terbakar kata, ambil air semayang tak boleh ambil pun, panas sangat kata. Musim panas memang panas sangat air dia, lebih panas daripada air panas yang kita masak itu. Macam mana tu? Jadi kat situ rukhsah juga Allah bagi keringanan, iaitu kita boleh bertayamum walaupun ada air. Itu. Itu kita masuk dalam sebab-sebab keringanan yang Allah bagi. Nombor 3 pula kata. Tadi yang pertama bermusafir, kemudian sakit, kemudian yang ketiga ni lupa kata. Contohnya puasa tidak batal jika makan atau minum kerana terlupa. Elok-elok puasa 1 Ramadan, ada pergi dapur makan nasi kandak. Nasi kandak semalam kata. Allah lupa. Rasa-rasa nak makan terus tak? Terus makan lah, tak payah puasa. Ke kita stop terus. Minum air dulu baru stop. Kata stop terus, berhenti terus. Jadi yang itu Allah bagi bila kata lupa.
Yang kita biasa satu Ramadan ni memang macam-macam berlaku benda yang sama. Memang ada benda tu. Dia makan macam biasa, rupanya dia tahu dia puasa hari ni. Orang jenis tak sahur pagi, tak bangkit sahur. Dia tak bangkit sahur ni, dia tak tahulah yang dia puasa. Dia lupa dia puasa. Jadi kat situ terus dia makan. Pagi dia makan, dia tahu Allah puasa. Adakah nak terus batal ataupun tidak? Itu rosak yang Allah bagi. Bagi orang yang terlupa, maka dia angkat kelupaan dia itu. Dia angkat, maka tak hukum tu tak menjadi batal lah. Jadi asal balik. Itu termasuk dalam orang yang lupa. Okey, kita tengok lagi. Begitu juga orang yang terlupa belum menunaikan solat tidak dihukum berdosa, sebaliknya harus segera mengkadarkan solat tersebut. Dia lupa yang bahawa dia tak melakukan solat tadi. Laku ke tak laku? Laku ke tak laku? Buat tadi, buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Dia dapat tahu bahawa betul-betul dia tak buat solat tadi. Maka dosa tak dia? Itu rosah yang Allah bagi. Maka tak dosa dia, kerana dia tak tahu benda tu, dia terlupa. Kemudian dia boleh qada pada waktu yang lain. Contoh solat tadi, Zuhur tadi dia terlupa, maka sembahyang asar, waktu asar tadi dia boleh sembahyang lah. Sembahyang yang dia lupa tadi, Zuhur tu. Itu satu keringanan yang Allah bagi. Lebih kurang ada lagi dalam 6 ke 7 poin lagi kata. Lupa. Menunaikan solat tidak dihukum berdosa, sebaliknya harus segera mengkadarkan solat. Itu satu yang mana yang Ustaz cakap tadi lah. Satu lagi yang keempat kata. Ini nombor 4, kebodohan kata. Jahil ataupun safih kata. Kebodohan ni macam mana? Contohnya jika seseorang tidak pasti ada terkeluar angin atau tidak dalam solat. Dia kentut ke tak kentut kata. Tanya orang, kentut tak? Aku kentut tak tadi? Orang tak tahulah. Dia agak-agak, teragak-agak. Jadi bila was-was yang datang macam ni, satu benda yang datang rasa kentut ke tak kentut, ataupun terkeluar angin ke tak, dalam masa dia itikaf tu, contoh banyak yang berlaku waktu Ramadan kan, kata. Maka solat dan wuduknya belum lagi terbatal, ambil hukum yang asal. Itu keringanan yang Allah bagi. Bila orang tu berada dalam keadaan was-was, tambah-tambah buat wuduk tadi kata, dia tak pasti dia terkeluar ke tak, nak tunggu yakin setengah jam ke 1 jam lagi, belum tentu yakin yang dia kentut ke tak. Jadi dalam keadaan was-was yang memanjang tu, syaitan akan kacau lah. Dia akan letak kata ni batal ni kata. Sebenarnya dalam kaedah fiqah ni, rukhsah yang Allah bagi keringanan, dia boleh ambil hukum yang asal. Asal pada sebelum tu dia dalam keadaan berwuduk, maka dia terus dalam keadaan berwuduk. Senang. Ingat, bagi orang yang sakit was-was ni, yang rasa-rasa macam selalu nak terkeluar ke tak keluar, ada yang guru ustaz kata nak tahu kentut ke tak, dia betul-betul rasa angin tu keluar terus, barulah dia kata kentut. Kalau nak keluar tak sat-sat dia naik kat dalam perut kita, itu tak kira lagi keluar. Dia kira betul-betul dia keluar. Itu nyata rasa keluar terus, itu terus batal, senang. Okey, jadi insya-Allah kita sambung pada jelas tentang rukhsah yang Allah bagi, 4 poin yang kita ada pada hari ini, dan kita tahu. Lepas kita tahu ni, senang untuk kita beribadah. Tak payah kita rasa dalam keadaan sah ke tak, sembahyang ni sah ke tak. Duk tanya, patut. Dan ni insya-Allah bila tahu kaedah usul fiqh ni, insya-Allah kita dalam keadaan yakin kita sembahyang yang mana Allah bagi satu rukhsah, dan daripada hukum yang asal Allah bagi keringanan pada kita. Jadi insya-Allah kita buat sikitlah doa selamat untuk inilah, untuk Allah lindung kita punya karya kita khasnya. Moga-moga Allah melindung karya-karya kita, masjid kita khasnya daripada wabak Covid lah. Terus kita ada pengajian dan sembahyang seperti biasa. Tak mau lagi lah sembahyang 3-4 orang, 3 orang, 12 orang. Ustaz kuliah pun 12 orang je ada. Itu. Jadi kita mohon pada Allah, moga Allah lindung khasnya karya kita, negeri kita, Perak. Dan alhamdulillah yang Ustaz nampak kita rajin buat solat hajat ni, kita punya negeri kita tak banyak macam negeri lain, kan? Rajin setiap sembahyang, pada sembahyang Jumaat tu dah habis sembahyang Jumaat, buat solat, buat kunut nazilah lagi. Habis nazilah, kunut nazilah, buat lagi sembahyang hajat. Itu. Alhamdulillah, Allah bagi kes pun tak adalah teruk-teruk macam negeri lain itu. Masih lagi tak masuk dalam lockdown kan? 6 negeri dah lockdown lah, kita terkecuali lah. Okay. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحن عبيدك يا الله وأبناء عبيدك يا رحمن نواصينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث يا الله نستغيث بك يا رحمن نستغيث بك يا رحيم أن تؤيدنا بتأييدك يا الله وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن وأن تعافينا بعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا غفر الله لنا غفر الله لنا ولكم يا كريم. اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هؤلاء الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا حوبنا وخطايانا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهنا يا الله إلهنا يا رحمن إلهنا يا رحيم أنت رب المطببين ورب الطيبين. أنزل علينا ربنا دواء وشفاء ورحمة على هذه الأوجاع والأمراض فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم.